Pelaksanaan inisiatif Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga NETR akan dipercepat. Menurut Perdana Menteri, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara semalam. Tujuannya sebagai pemangkin bagi merealisasikan hasrat negara menjadi peneraju serantau dalam sektor berkenaan. Fasa pertama NETR yang bakal dilancar 27 Julai ini mengetengahkan 10 projek rintis perdana yang strategik dan bernilai tinggi. Ia sebagai langkah pelaksanaan dasar tenaga negara 2022-2040 dengan jangkaan pelaburan RM25 bilion. Juga mewujudkan 23,000 pekerjaan berkualiti tinggi selain mengurangkan pelepasan karbon setara melebihi 10,000 gigagram secara bertimbunan. NETR fasa kedua dijangka dilancar Ogos ini. Pengurangan harga runcit untuk perkhidmatan jalur lebar tetap berikutan pelaksanaan standard mandatori mengenai harga capaian MSAP hanya akan dilaksana selepas perjanjian capaian telah dimuktamad antara pihak penyedia perkhidmatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan ketika ini kebanyakan penyedia perkhidmatan telah atau sedang dalam proses untuk menerbitkan Reference Access Offer RAO. Rundingan perjanjian capaian akan bermula berdasarkan kepada RAO yang diterbitkan dan dijangka dimuktamad September ini. Penjelasan SKMM ini sebagai maklum balas terhadap artikel sebuah portal teknologi bahawa kerajaan masih belum melaksanakan pengurangan harga jalur lebar susulan berkuat kuasanya MSAP pada 1 Mac lepas. Ahli politik perlu mengelak menyebarkan berita palsu menjelang PRU DUN ke-15. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata banyak berita tidak tepat dan tidak benar disebar menjelang pilihan raya berkenaan. Rasa pertamanya memanglah sebagailah ahli-ahli politik kita perlu ada disiplin sikit. Janganlah menjadilah orang yang sebar berita palsu. Itu penting. Satu self reminder untuk saya juga. Tetapi jugalah untuklah semua rakan-rakan di luar. Sama ada di parti barisan yang sama ataupun tak sama. Tetapi yang penting ialah kita perlu ingat sebelum kita menjadi ahli parlimen kita, ataupun wakil rakyat ataupun ahli politik, kami adalah warga Malaysia. Betul. Itu penting. Jadi janganlah kita buat apa-apa yang akanlah bawalah damage kepada negara tercinta kita. Tambah beliau, rakyat juga memainkan peranan penting untuk membantu memerangi penyebaran berita palsu bagi mengekalkan semangat perpaduan di negara ini. Kajian bagi mewujudkan sebuah majlis hukuman untuk meneliti semua hukuman kesalahan jenayah termasuk berkaitan dadah dalam perundangan negara sedang diteliti. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, majlis itu akan menyediakan garis panduan serta pengurangan hukuman penjara dan menggalakkan hukuman rehabilitasi juga hukuman restoratif dalam Undang-Undang Jenayah Negara. Bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri juga sedang menilai kaedah untuk pindaan Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954. Kenyataan turut memaklumkan menangani isu kesesakan di penjara menjadi keutamaan hak asasi manusia bagi kerajaan memandangkan risiko yang dihadapi oleh banduan akibat keadaan penjara yang sesak. Sementara itu, beliau berkata memahami kebergantungan dadah juga adalah salah satu keadaan perubatan. Kerajaan ingin menggunakan pendekatan terhadap kebergantungan kepada dadah secara berhati-hati. 84% daripada keseluruhan 51,000 kes suluh berjaya diselesaikan dalam masa 5 tahun sejak 2018. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar akui keadaan suluh yang dilaksana sejak 2002 terbukti efektif sebagai alternatif menyelesaikan kes syar'i tanpa melalui prosiding kecemasan. Atas dasar itu, program bagi meningkatkan kesedaran mengenai manfaat kaedah berkenaan akan diperluas. Pelaksanaannya dibuat menerusi program Outreach Suluh, Komuniti Suluh dan Muhakat Suluh. Dan kita harapkan dengan kerjasama daripada dengan antara JKSM dan tim Datuk Dr. Hamid Sultan ini, kita dapat extend kerjasama ni dengan semua universiti. Maknanya nanti kita nak pastikan mediasi tadi itu bukan sahaja difahami di peringkat warga kerja JKSM dan mahkamah-mahkamah syariah negeri-negeri, tetapi juga di luar. Kalau kita tengok maknanya di universiti-universiti ni ramai pakar
di USIM contohnya yang banyak bekerjasama dengan JKSM. Kita ada other universities as well. Jadi why not kita extend kebaikan ini kepada universiti-universiti yang lain. Terdahulu, beliau merasmikan program sinergi Outreach Suluh kali keempat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan MSWP di Ibu Negara.